A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Ustaz harap semua kita sehat walafiat di zaman di waktu penularan wabak COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan virus ini sembuh semuanya yang terjangkit dengan virus ini, insyaallah. Jadi untuk pembelajaran pendidikan agama Islam untuk hari ini, Ustaz akan bercakap tentang topik yang berada di bawah bidang Al-Quran, yaitu yang bertajuk Allah Penguasa Mutlak. Pelajaran 4, Allah Penguasa Mutlak. Dalam buku teks muka surat 13. Okey ya. Jadi sebelum Ustaz terangkan apa ini semua ini, apa maksud Allah Penguasa Mutlak, Ustaz akan bacakan dulu ayat Al-Quran ini, dan kamu sendiri selepas mendengar video ini, selepas menonton video ini, buat pembacaan sendiri ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Surah Al-Baqarah ayat 284 sehingga ayat 286. Jadi apa maksud ayat semua ini? Apakah maksud dia? Apakah message dia? Saya akan terangkan sekarang. Sebelum itu saya bacakan dulu terjemahan. Zoom. Terjemahan ayat yang ke-284. Segala yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Jika kamu menzahirkan apa-apa yang ada dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan menghitung dan menyatakannya kepada kamu. Kemudian dia mengampunkan sesiapa yang dikehendaki dan menyiksa sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Dan ingatlah Allah Maha Berkuasa terhadap segala sesuatu. Ayat yang ke-285. Rasulullah telah beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada Tuhannya, dan juga orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab dan para rasulnya. Mereka berkata, kami membezakan antara seorang rasul dengan rasul yang lain. Mereka berkata lagi, kami dengar dan kami taat. Kami memohon keampunanmu, wahai Tuhan kami, dan kepadamu jualah tempat kembali. Ayat yang ke-286. Allah tidak membebankan seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Dia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya, dan dia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Mereka berdoa dan berkata, wahai Tuhan kami,
Janganlah engkau mengambil kira kesalahan kami jika kami terlupa atau tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan ke atas kami beban yang berat sebagaimana engkau bebani orang yang terdahulu. Wahai Tuhan kami, janganlah pikulkan kami apa-apa yang kami tidak terdaya memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan kami serta ampunkanlah dosa kami. Dan berikanlah rahmat kepada kami. Engkaulah penolong kami, oleh itu tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum yang kafir. Okey. Huraian bagi ayat ini ya. Ayat yang pertama itu ialah bermaksud segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa saja di bumi ini kan, haiwan, tumbuh-tumbuhan, ikan-ikan di lautan, semuanya adalah hak milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita semuanya adalah milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah mengetahui segala amalan zahir dan batin, apa yang di dalam hati kita, apa yang kita buat hari-hari, semua itu diketahui oleh Allah. Amalan zahir ialah amalan yang dilakukan oleh anggota badan, dan seperti kita bersolat, sembahyang, itu semua kita lakukan dengan anggota badan. Jadi dia dipanggil sebagai amalan zahir. Manakala amalan batin pula ialah amalan yang di dalam hati kita, seperti niat kita, sama ada kita ikhlas ataupun tidak. Kan, kalau kita menolong orang, adakah kita ikhlas ataupun tidak, itu dipanggil sebagai amalan batin. Seterusnya ayat yang ke-285 bermaksud semua rasul memiliki akidah tauhid yang sama. Jadi maksudnya nabi-nabi daripada Nabi Adam dulu, kemudian Nabi Yusuf kah, ataupun Nabi Musa kah, Nabi Muhammad kah, walaupun zaman dorang ini lain-lain, semuanya memiliki akidah tauhid yang sama, iaitu semuanya beriman dengan kewujudan Allah yang esa, yang satu. Tidak ada yang kedua, tidak ada yang ketiga. Semuanya percaya bahawa Allah itu satu, esa. Rasulullah dan orang beriman yakin dengan risalah tauhid yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang beriman, kita mesti yakin dengan risalah tauhid yang diturunkan oleh Allah. Kita tidak boleh meminta selain daripada Allah. Dan contohnya kita pergi jumpa bomoh kah, minta tangkal kah. Kalau kita buat begitu, kita tidak yakin dengan risalah tauhid yang diturunkan oleh Allah. Yang paling menyedihkan, kita tidak akan dikira sebagai beriman, sebagai orang-orang yang beriman. Okey, seterusnya ayat ke-286. Allah tidak membebankan hambanya dengan amalan yang tidak mampu dilakukan. Setiap perbuatan manusia akan dihisap, kebaikan yang dilaksanakan akan dibagi pahala, akan diberi pahala. Kejahatan pula akan dibalas dengan dosa. Jadi Allah tidak membebankan hambanya dengan amalan yang tidak mampu dilakukannya. Contohnya solat kan. Solat kalau kita rasa solat itu yang difardukan oleh Allah itu semuanya di bawah kadar kemampuan kita sebagai manusia. Jadi kalau seseorang itu dia kata saya tidak mahu solat sebab saya tidak mampu, sebab terlalu berat, maksudnya dia sudah menipu. Dan kerana Allah tidak akan membebankan hambanya dengan amalan yang tidak mampu dilakukannya. Yang kedua, setiap perbuatan manusia akan dihisap. Jadi semua perbuatan kita di muka bumi ini akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau macam mencuri di dunia ini kan, kalau di dunia ini dia tidak ditangkap oleh polis sebagai contoh, di akhirat nanti dia tidak akan terlepas, kerana semua amalan akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, kebaikan yang dilaksanakan akan diberi pahala, manakala dosa pula akan dibalas dengan dosa. Okay. Boleh faham ya message daripada ayat yang ke-284, 285 dan 286 dalam surah Al-Baqarah ini. Okey, yang seterusnya ialah Rasulullah menyebut apabila kita membaca ayat 285 dan 286 dalam surah Al-Baqarah ini, fadilat dia ialah kita akan terhindar daripada segala keburukan, godaan syaitan, gangguan jin dan juga manusia. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu man qara'a bil ayatain min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu, riwayat Al-Bukhari dan An-Nasa'i. Kata Nabi, sesiapa yang membaca dua ayat daripada akhir surah Al-Baqarah, ayat 285 dan 286. Ayat ini ya,
285 dan juga 286. Pada malam hari, maka kedua-dua ayat ini sudah mencukupi baginya untuk menghindarkan diri daripada segala keburukan, godaan syaitan dan juga gangguan jin dan manusia. Boleh ya? Saya harap pelajar-pelajar faham secara ringkas apa yang dimaksud, apa yang terkandung, message yang terkandung dalam 3 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah ini. Okay, bagi menguji kefahaman kamu, saya akan tinggalkan sedikit latihan. Kemudian kamu jawab, kemudian hantar kepada Ustaz. Nanti Ustaz akan semak. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.